America's criminal justice system has never treated all citizens equally. To understand how we got here, we need to take a look at the evolution of the juvenile justice system. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Atika Maisara binti Ismail di 2025-111-6526 pada hari ini akan menerangkan tentang konsep juvenile justice di Amerika berdasarkan buku teks 1 chapter 2. Sistem juvenile justice di Amerika Syarikat tidak wujud serta-merta, sebaliknya berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan kompleks. Pada peringkat awal, kanak-kanak tidak dilihat sebagai individu yang berbeza daripada orang dewasa dalam konteks undang-undang. Mereka dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbuatan mereka tanpa mengambil kira tahap kematangan kognitif, emosi, dan moral. Namun, seiring dengan perubahan pemikiran sosial, agama, dan pendidikan, pendekatan terhadap kanak-kanak yang melakukan salah laku turut berubah daripada hukuman keras kepada perlindungan dan juga pemulihan. Sebelum abad ke-18, kanak-kanak dianggap sebagai mini adults ataupun orang dewasa yang bersaiz kecil. Mereka tidak diberikan layanan khas dalam sistem undang-undang dan boleh dihukum seawal usia 7 tahun. Undang-undang Inggris pada abad ke-7 dan abad ke-8 menunjukkan bahawa kanak-kanak berumur 10 sehingga 11 tahun boleh dikenakan hukuman berat termasuk hukuman penjara dan juga hukuman fizikal. Pada zaman ini, tiada kesedaran bahawa kanak-kanak masih belum matang dari segi moral dan kognitif. Salah laku mereka dianggap sebagai dosa, kejahatan ataupun kegagalan moral, bukan sebagai isu perkembangan ataupun pengaruh persekitaran. Di koloni Amerika, khususnya kawasan yang dipengaruhi dengan ajaran Puritan, disiplin dan ketaatan mutlak kepada agama dan keluarga merupakan nilai utama dalam masyarakat. Salah laku remaja dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap Tuhan dan autoriti ibu bapa. Undang-undang seperti Stubborn Child Law pada tahun 1646 di Massachusetts mencerminkan pendekatan ini, apabila hukuman ekstrim dibenarkan terhadap anak yang dianggap degil ataupun durhaka. Walaupun hukuman tersebut jarang dilaksanakan, undang-undang ini mencerminkan betapa kerasnya pendekatan terhadap kanak-kanak pada ketika itu. Seterusnya, parents patriae, iaitu kuasa negara mengatasi keluarga. Salah satu konsep terpenting dalam perkembangan juvenile justice ialah parents patriae, iaitu prinsip bahawa negara mempunyai kuasa dan tanggungjawab untuk bertindak sebagai penjaga kepada kanak-kanak apabila ibu bapa dianggap gagal menjalankan tanggungjawab mereka. Melalui prinsip ini, kanak-kanak miskin, gelandangan dan remaja yang dianggap berisiko boleh dipisahkan daripada keluarga dan ditempatkan di institusi, walaupun mereka tidak melakukan jenayah. Pada tahap ini, penyelewengan sosial dilihat sebagai kegagalan keluarga dan persekitaran dan negara merasakan ia berhak masuk campur demi kepentingan masyarakat. Tahun 1825, Houses of Refuge ditubuhkan sebagai institusi bersama khusus untuk remaja. Tujuannya adalah untuk mencegah kanak-kanak daripada terlibat dalam jenayah melalui disiplin, pendidikan, kerja, dan agama. Remaja dihantar ke sini bukan sahaja kerana jenayah, tetapi juga kerana penting sekolah, perkelaran di jalanan, ataupun kurang pengawasan ibu bapa. Namun, realitinya, institusi ini lebih berfungsi sebagai awalat kawalan sosial terhadap golongan miskin. Selain itu, muncul pula program Orphan Trains bermula pada tahun 1854 yang menghantar lebih 150,000 kanak-kanak dari bandar-bandar besar ke Midwest untuk tinggal bersama keluarga angkat. Masyarakat percaya bahawa persekitaran luar yang lebih berdisiplin dan bermoral mampu mencegah penyelewengan sosial. Walaupun berniat baik, program ini menyebabkan ramai kanak-kanak terpisah daripada keluarga, identiti dan komuniti asal mereka. Selain itu, reformatories dan sekolah industri juga diwujudkan dengan penekanan terhadap disiplin ketat, rutin harian, kerja dan juga latihan kemahiran. Walaupun digambarkan sebagai pusat pemulihan, mereka kebanyakannya menekankan kawalan tingkah laku berbanding rawatan psikologi. Kesan emosi dan mental remaja sering diabaikan demi mencapai kepatuhan dan ketertiban institusi. Gerakan Child Saving Movement muncul pada akhir abad ke-19 dan dipelopori terutamanya oleh wanita kelas pertengahan yang prihatin terhadap nasib kanak-kanak miskin dan terpinggir. Golongan reformis ini melihat salah laku remaja bukan semata-mata sebagai jenayah, tetapi sebagai masalah sosial yang berpunca daripada kemiskinan, pengabaian dan kegagalan sistem sokongan keluarga. Fokus gerakan ini beralih daripada hukuman keras kepada pendekatan perlindungan, pendidikan dan keadilan sosial bagi kanak-kanak. Tokoh penting seperti John Adams melalui penubuhan Hull House memainkan peranan besar dalam mendesak reformasi perundangan yang lebih berperi kemanusiaan. Gerakan ini akhirnya membuka jalan kepada penubuhan sistem keadilan juvana yang memisahkan kanak-kanak daripada sistem undang-undang dewasa. Tahun 1870 menjadi titik perubahan penting apabila Mahkamah dalam Case O'Connell v. Tanner memutuskan bahawa kanak-kanak tidak boleh dipenjarakan hanya kerana miskin ataupun menjadi gelandangan. Keputusan ini mengahadkan kuasa parents patriae dan menegaskan bahawa kebebasan kanak-kanak tidak boleh dirampas tanpa sebab undang-undang yang sah. Kes ini membuka jalan kepada pendekatan yang lebih berkeperimanusiaan dalam menangani remaja. Muncak perubahan berlaku apabila pada tahun 1899 apabila Mahkamah Juvenil pertama di dunia ditubuhkan di Chicago. Buat pertama kalinya, remaja dipisahkan sepenuhnya daripada sistem perundangan dewasa. Mahkamah ini memberi fokus kepada pendidikan, profesion, rawatan psikologi dan pemulihan bukannya hukuman semata-mata. Remaja kini dilihat sebagai individu yang masih boleh dibentuk dan dibimbing untuk kembali ke masyarakat. Kesimpulannya, evolusi sistem juvenile justice di Amerika mencerminkan perubahan besar dalam cara masyarakat memahami kanak-kanak dan juga remaja. Daripada pandangan mereka bahawa ini adults yang wajar dihukum, sistem ini berkembang ke arah pendekatan yang menekankan perlindungan, pemulihan dan pembangunan potensi. Sejarah ini menjadi asas kepada sistem juvenile justice moden yang berusaha mengimbangi tanggungjawab, keadilan dan peluang kedua bagi generasi muda. Sekian, terima kasih.